memberkati kita pada malam ini membaca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bil hikmati man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadhkur bab bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat mengerjakan solat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, ini nikmat yang Allah bagi kepada kita. Para sebesar-besar nikmat iman besar. Iman tanpa kita melaksanakan tuntutan syariat, iaitu yang terbesar solat, iman ini tidak ada artinya. Jadi kita kena laksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, terutama ibadat solat. Ibadat solat inilah ibadat yang akan pertama ataupun yang pertama Allah Subhanahu wa taala lihat di akhirat kelak, dan akan dinilai sebelum dinilai ibadat-ibadat yang lain. Ibadat solat akan dinilai terlebih dahulu. Kalau lulus kita dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala dalam solat, maka barulah ibadat-ibadat lain akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau awal lagi sudah gagal, saringan ulang, saringan. Mereka saringan tes, cek ataupun semak nilai sembahyang. Kalau sembahyang lulus, barulah boleh pergi ke pusingan seterusnya. Kalau sembahyang tak lulus, maka di situ sajalah. Maka kita ni sekali je kalah mati. Jadi di akhirat pun memang kalah mati terus. Dan di akhirat ni kalah mati memang betul-betul tak ada apa-apa lah. Sebab di akhirat kelak kita tak boleh lagi nak tambah ibadat kita, nak ubah apa-apa tak boleh dah. Tak boleh. Kalau di dunia ni ialah memang kalah mati tahun ini kalah, kan? Tapi tahun depan boleh cuba lagi. Begitu dah. Panjang umur boleh cuba lagi. Tahun depan sekali lagi boleh cuba lagi kalau kalah. Tetapi kalau melibatkan ketika itu kita sudah berada di akhirat, tak ada cuba-cuba. Kira checkmate itu selesai. Alhamdulillah, bayang ini, solat ini kita kena jaga. Menarik, ada satu orang dia tulis status cantik, status dalam Facebook. Menarik. Dia kata berapa ramai yang manusia yang waktu pagi keluar mencari rezeki, sehingga akan melupakan pemberi rezeki. Berapa ramai orang manusia yang keluar di waktu pagi mencari rezeki, tapi lupa kepada pemberi rezeki. Faham? Maksudnya dia lupa sembahyang. Dia tak sembahyang. Dia cari rezeki, tapi tak sembahyang. Tak sembahyang subuh. Subuhnya tak sembahyang. Dia lupa siapa yang memberi rezeki. Kita dah baca kan? Bacalah. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Pemberi rezeki lupa. Baik. Pada malam ini kita sambung yang ke apa dah, siapa? Sampai berapa dah?
Al-Basir. 28. Al-Basir. Kalau minggu lepas kita lihat As-Sami'. As-Sami' yaitu Allah yang Maha Pendengar. Nama Allah Asmaul Husna. As-Sami' yang Allah yang Maha Pendengar. Allah mendengar segala suara kuat atau perlahan, dekat atau jauh, tidak tersekat oleh satu-satu sekatan atau halangan, malah ia mendengar segala yang tidak bersuara. Malah dengar suara hati kita pun Allah dengar. Suara hati kita pun Allah dengar. Sebab itulah Allah, pendengaran Allah tidak ada batasan. Kalau manusia punya pendengaran, dia ada batasan, terbatas. Kadang-kadang tersekat. Kalau kita pakai telefon, kadang-kadang tempat yang tiada lain kan, suara putus-putus. Akhirnya yang diarahkan lain, yang dibuat lain. Yang diarahkan lain, yang dibuat lain. Pasal yang diarahkan itu tak penuh, putus-putus dia. Putus. Tetapi pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Tidak akan putus. Tidak ada had sampai Allah boleh dengar bisikan. Begitu juga yang ke-28, nama Allah Al-Basir. Al-Basir ini maksudnya Allah yang Maha melihat. Allah melihat segala-galanya di mana jua berada. Kerana melihatnya itu tidak melalui apa-apa alat perantaraan dan tidak terbatas oleh satu-satu batasan atau sempadan. Kalau manusia melihat menggunakan alat, apa dia? Mata. Dapat lihat pakai mata. Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Tidak sama dengan makhluk. Tidak perlu kepada alat untuk melihat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu alat? Sebab dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia tak perlu guna apa-apa untuk melihat. Dia tak perlu guna apa-apa untuk melihat. Allah boleh melihat walau tanpa mata. Ada orang kata Allah ada mata. Tidak begitu. Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama. Memang Allah melihat, tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Ini kena faham. Mukhalafatuhu lil hawadith. Nanti kita akan belajar. Allah Subhanahu Wa Taala bersalahan dengan makhluk. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat? Semua. Kecil, besar, jauh, dekat, tersembunyi. Di mana sahaja kita berada, Allah melihat kita. Kita cerita pada minggu lepas. Cerita pasal apa? Kita bahasa ayam. Masih ingat? Pelajar pondok yang nak dilepaskan oleh tuan gurunya, lalu diberikan 3 ekor ayam. Setiap orang, ada 3 orang pelajar pondok yang nak dilepaskan oleh gurunya, dan setiap orang itu diberikan seekor ayam. Pesan gurunya, senang saja, kamu pergilah sembelih ayam ini di tempat tidak ada sesiapa pun dapat melihat kamu. Lalu satu orang sembelih ayam di dalam gua. Sebab di dalam tu tak ada orang lihat dia. Tak ada sesiapa yang melihatnya. Tidak dilihat. Satu orang sembelih ayam di dalam hutan yang sunyi, yang tak ada siapa-siapa yang melihatnya. Tetapi satu orang lagi ni tak boleh nak sembelih, masuk dalam gua, dia masuk dalam gua, tapi tak boleh nak sembelih. Akhirnya baliklah dia dalam keadaan tidak dapat sembelih ayam. Sedangkan 2 orang kawan dia ni dapat sembelih ayam. Lalu diejeknya, 2 orang ejek dia. Sekolah kamu susah sangat nak selesaikan tugasan ini. Bila ditanya oleh guru, tuan guru tanya dia, kenapa kamu tidak dapat sembelih sedangkan 2 kawan kamu ni dapat sembelih?
Lalu dia beritahu, bila dia masuk ke dalam gua, memanglah tidak ada sesiapa pun yang melihatnya, tetapi Allah melihat. Dia pergi ke hutan pun begitu. Jadi dia pergi ke mana sahaja, dia dapati Allah melihat dia. Itu. Sedangkan pesan gurunya jelas, pastikan sembelih ayam di tempat tidak ada sesiapa pun. Tidak ada sesiapa, bukan tidak ada makhluk melihat, tapi tidak ada sesiapa pun. Kalau Tok Guru dia kata tidak ada sesiapa pun makhluk yang melihat, lain. Ini tidak ada sesiapa pun. Tak kira lah. Maksudnya yang melihat tu banyak sebenarnya, bukan setakat Allah yang melihat, ada lagi makhluk lain, dua lagi yang melihat, yang namanya malaikat Raqib dan Atid, tukang catat. Itu dia lihat di mana saja kita berada, dia kerja dia mencatat je. Catat, masuk tandas dia catat, tengok TV dia catat, tengok handphone dia catat. Dah, pergi mana-mana saja. Memang kerja malaikat yang dinamakan Raqib dan Atid ini adalah mencatat. Baik. Jadi akhirnya dua orang tu yang sembelih ayam tu tak jadi, tidak jadi dijadikan, dilepaskan oleh guru, tidak jadi dilepaskan, masuk belajar balik. Yang satu orang ni dibenarkan oleh guru untuk keluar, lulus ujian. Lulus ujian. Baik. Jadi kita lihat pada malam ini Al-Hakam. Al-Hakam ini maksudnya Allah penetap kepada hukum, penetap kepada hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin." Fasbiru, bersabarlah kamu, bersabarlah kamu semua, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menghukum di antara kita, dan dialah sebaik-baik penghukum, penetap hukum. Allah Subhanahu wa taala penetap hukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini, hukuman Allah tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubah dan menukarkan dengan keputusan yang lain. Ini tak boleh nak rasuah. Ini hakim yang tidak boleh dirasuah. Hakim yang tidak boleh dirasuah, yang tidak terikat kepada mana-mana kuasa. Sebab dia yang paling berkuasa. Ini jatuh hukuman, boleh ubah? Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Sebab dia penetap hukuman, dan tidak ada yang mengatasi hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ada hukuman itu di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi sesiapa pun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah dengan keadilan dan sifat ihsan, dengan ihsan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim kepada sesiapa pun. Dan tidak ada yang akan Allah Subhanahu wa taala langgar ataupun ambil hak yang bukan hak. Maksudnya Allah akan bagi hak kepada sesiapa yang berhak. Yang tak berhak Allah tak akan beri. Jadi hak yang sebetulnya akan diberikan kepada tuan yang sebetulnya. Maksudnya dia kata hakim ni dia akan bagi kepada yang betul. Dan yang hebatnya hakim ni, tuan, iaitu Allah Subhanahu wa taala ni, dia tahu. Dia tahu tentang manusia yang dihakiminya. Dia tahu tentang makhluk yang dihakiminya.
Bukan setakat tahu, dan maha tahu. Tadi manusia tak boleh nak tipu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik penghakiman. Begitulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa menghukum dengan hukuman yang benar-benar adil. Benar-benar adil. Tidak ada yang dapat mengatasi keadilan Allah Subhanahu wa taala.